Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin muka surat 588 dari juzuk yang ke-30. Kita akan baca dari ayat bermula ayat 18. Bermula ayat yang ke-18 surah Al-Mutaffifin juzuk yang ke-30 muka surat 588. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, pemilik sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah, boleh kenal Allah, boleh baca ayat-ayat Allah dan reti bahawa alam semesta ni ada Tuan empunya dia, dan juga reti bahawa kita termasuk salah satu daripada makhluk ciptaan dia. Dan kemudian Allah Ta'ala tunjukkan pula kita jalan untuk kita beriman kepada Nabi utusan dia, dan seterusnya melalui jalan Nabi itulah kita tahu dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tu saling berkaitan antara satu sama lain. Kita tak akan dapat pertemukan puzzle alam semesta ni melainkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan berada dalam kehairanan, buntu. Seolah-olah yang jaga langit tu Tuhan lain, yang jaga bumi tu Tuhan lain, yang jadikan kaya tu Tuhan lain, yang jadikan miskin tu Tuhan lain, yang bagi rezeki itu Tuhan lain, yang bagi manfaat itu Tuhan lain, yang bagi mudarat itu Tuhan lain. Jadi setiap Tuhan bagi mereka ada watak masing-masing, dan tidak ada kesatuan dalam urusan hidup mereka. Kerana setiap kali mereka berhajat, mereka kena pergi jumpa Tuhan yang lain-lain. Adapun kita orang Islam, kita beriman bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Satu. Maha Esa tu maknanya Maha Satu. Satu je dia. Waktu tu kita sakit, dialah Tuhan. Waktu kita sehat, dialah Tuhan. Waktu kita kaya, dialah Tuhan.
Waktu kita miskin, dialah Tuhan. Di langit pun dia Tuhan, di bumi pun dia Tuhan, di dunia pun dia Tuhan, di akhirat nanti pun dialah Tuhan. Dan insya-Allah dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan satu-satunya Tuhan yang benar. Dan selain daripada Allah adalah Tuhan palsu belaka, yang bahasa orang lain ni kita sebut sebagai scammer. Scammer ni maknanya dia mengaku dia ni sesuatu tapi sebenarnya bukan. Jadi Tuhan palsu ni scammer akhirat. Dia kata dia Tuhan, tapi sampai akhirat pakak tak mengaku belaka dia ni Tuhan. Pasal apa? Sebab bila sampai hari akhirat, semua makhluk ni akan berada di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Berkuasa, Tuhan yang memiliki dunia dan Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Dia Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maka pada saat itu semua hak selain daripada Allah ni tidak bermanfaat lagi. Jadi kita beruntung apabila kita ni diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal Allah, beriman kepadanya, menyembahnya dan mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita hidayah ini sampailah kita mati. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas iman. Dan itulah yang disebut sebagai husnul khatimah. Husnul khatimah ni tak semesti mati Mekah, tak semestinya mati malam Jumaat, tak semestinya mati hari Jumaat, tak semestinya mati dalam solat. Sebab apa? Sebab Nabi mati hari Isnin. Nabi mati hari Isnin. Nabi mati sebab kesal racun. Apa lagi? Husnul khatimah ni sebenarnya kita diberikan rezeki untuk mati di atas kalimah la ilaha illallah. Sebab Nabi SAW kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir hayat dia sebut la ilaha illallah, dia mati masuk syurga. Cuma kalau dia mati atas la ilaha illallah pada hari Jumaat, itu bonus. Kalau dia mati la ilaha illallah di Madinah, dia mati, itu bonus. Kalau dia mati di atas kalimah la ilaha illallah dalam keadaan dia sujud, dia bonus. Dan kita minta sebaik-baik cara Allah Ta'ala matikan kita. Tapi yang paling utama ialah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pesan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kita ni menuju ke arah itulah. Bila masa kita tak tahu. Cuma selama waktu hidup ni masih ada, kita doakan kepada Allah untuk Allah jadikan kita orang yang senantiasa beramal dengan amalan kebajikan. Adapun orang-orang yang senantiasa beramal dengan amalan kebajikan ni, amalan dia juga akan dicatat sebagaimana Allah juga catat amalan orang jahat. Cuma beza sebelum daripada ni, amalan orang jahat duduk dalam sijin. Sijin ni kita dah baca Ibnu Abbas sebut, ataupun Ibnu Abbas dia tanya Ka'ab, sijin tu apa? Maka dia jawab, sijin tu duduk di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Illiyin tu apa? Illiyin ni kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Adapun kitab orang-orang baik duduk dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa dia itu illiyun? Kitabun marqum. Illiyun ni kitab. Kitab yang tercatat
yang tersimpan ataupun tempat Illiyin ini ada tempat catatan manusia, orang-orang baik. Kitab catatan mereka ditempatkan di Illiyin. Disebut Illiyin ini adalah hiyas sama'us sabi'ah wa fiha arwahul mu'minin. Dalam riwayat dari Hilal bin Yasaf dikata Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang Illiyin dan Sijjin. Jadi dia Sijjin di langit, di bumi, lapisan bumi yang ketujuh, dan di Illiyun adalah lapisan langit yang ketujuh. Kita orang yang beriman, orang baik-baik duduk atas. Kita orang jahat duduk serendah-rendah tempat. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Al-muqarrabun yakni malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat Ibn Abbas juga, Illiyin ni maknanya dalam syurga dah, dekat dengan syurga. Ada yang disebut dekat dengan Sidratul Muntaha. Zahirnya setiap daripada pernyataan ini menunjukkan ketinggian kedudukan catatan amalan orang yang beriman, orang baik-baik ini berada pada tempat yang tinggi dan mulia. Dan catatan orang jahat ni berada pada tempat yang rendah lagi, hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata setelah daripada itu, perjalanan dia, hak tu kitab dia simpan mana? Perjalanan dia hak baik di mana, hak kiri gimana, hak jahat gimana? Innal abrara lafi illiyin, innal abrara lafi na'im. Adapun kitab, tak ada kitab duduk di Illiyin. Orang baik tu orang baik tu. Orang hak baik itu duduk dalam kenikmatan. Orang jahat duduk dalam kesengsaraan. Orang baik duduk dalam kenikmatan. Kenikmatan macam mana? 'Alal araiki yanzurun. Mereka duduk berehat di atas pelamin-pelamin sambil menyaksikan, menyaksikan apa yang Allah Ta'ala pertontonkan untuk mereka, dan menyaksikan kenikmatan yang mereka sedang kecapi dalam syurga. Jadi orang yang duduk dalam syurga ni, dalam kenikmatan, duduk di atas pelamin-pelamin, araik. Ada sebut sebagai singgah sana, ada sebut tempat berehat, ada sebut pelamin. Jelasnya mereka duduk di satu tempat yang enak, empuk, lembut, sedap. Macam itulah kita boleh gambarkan. Macam orang duduk berehat, santai kan. Duduk sambil-sambil dia lihat. Lihat apa? Lihat kenikmatan yang Allah bagi kepada mereka. Yusqawna min rahiqin makhtum. Dalam keadaan duduk berehat tu lah, mereka diberi minum daripada rahiq makhtum. Rahiq ni sejenis nama daripada nama-nama arak, minuman arak. Rahiq ni arak. Sebab dalam syurga memang ada arak pun, boleh minum arak. Boleh minum. Sebab Allah dah buang dah rasa mabuk dia tu. Dalam dunia ni arak ada lagi mabuk. Sedap ke tak sedap tak tahu, tak aja terang. Tapi orang kata sedap lah. Orang lah katanya. Dia kata memang sedap. Tapi masalah dia mabuk. Jadi memang Allah Ta'ala ni benda haram ni dia buat sedap. Haram ni Allah Ta'ala buat sedap sebagai ujian kepada manusia. Sebab kalau dia tak tahan, dia minum juga, maka dia hilanglah kenikmatan akhirat. Kalau dia tak minum lah ni, dia akan dapat minum di akhirat nanti. Jadi kita minum hak tak ada, hak tak mabuk lah. Nak minum arak boleh tak boleh? Jawapan dia boleh dalam syurga. Dunia tak boleh. Beza apa? Hak dalam syurga ni minum tak mabuk. Hak di dunia ni minum mabuk.
Lepas tu hak dalam syurga, nikmat dia lain. Nikmat dia macam mana? Rahiq tu disebut makhtum, yang tertutup, dalam bekas yang tertutup. Dan tutup dia tu, ya salam. Orang buat arak ni macam-macam cara dia. Orang buat arak ni macam-macam cara dia. Dulu kita baca dalam hadis, Nabi SAW pernah mengharamkan minum daripada bekas-bekas kulit, bekas-bekas yang digunakan untuk disimpan padanya arak. Tak boleh. Jadi kita tengok bekas-bekas tu merujuk kepada hadis, bekas-bekas biasa je. Kalau zaman dah ni mungkin dia simpan dalam tong kayu. Tong kayu tu dia simpan arak dalam tu. Jadi rasa dia tu, rasa kayu tu masuk dalam tu. Ada setengah tu dia bakar dulu. Tong kayu tu dia bakar. Dia bakar, lepas dia bakar tu, lepas tu baru dia masuk anggur dia. Lepas tu dia tutup. Dia pun simpan. Mana bekas tu, bekas yang tertutup tu daripada kayu yang dibakar. Kayu jenis gapo, asap dia lagu mana, semua ada kira-kira. Jadi lagi mahal, lagi rasa dia tu lagi, orang panggil, lagi strong lah, lagi kuat. Kita setakat baca lah dan setakat tengok, rasa tak lagi. Cuma setakat kita duduk baca-baca tu, orang kata sedap lagu tu. Baca tu tujuan dia apa? Sebab kita nak banding. Allah Ta'ala kata khitamuhu misk. Kalau arak dalam syurga ni, hak tutup dia tu misk, kasturi. Orang dunia ni guna kayu hak dibakar. Kayu hak dibakar, nak ambil rasa kayu. Macam mana arak syurga tu ditutup dengan bekas tu, yang mana penutup dia tu adalah kasturi. Tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Sedap tak boleh nak bayang. Allahu Akbar. Jadi siapa yang gopoh minum arak di dunia, dia boleh rasa hak kayu je, hak bakar. Tapi kalau hak dia tahan tak minum di dunia, dia boleh minum di akhirat nanti, yang mana arak tu tersimpan dalam bekas yang tertutup dengan kasturi. Wanginya tak tahulah cerita lagu mana, rasanya sedap. Allahu Akbar. Allah gambarkan ni supaya apa? Supaya kita ni bersungguh untuk cari akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Atas sebab itulah maka bersainglah orang-orang yang berlumba untuk merebut kelebihan dan kesenangan itu. Tak ada satulah semua pakat berebut nak minum air yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Wa fi mithli hadha al-hal falyatafakharil mutafakhirun wal yatabahi wal yatakathar wa yastabiqu ila mithlihi al mustabiqun. Disebut di sini, kalau dah tahu lagu tu, maka hak ni lah hak sepatutnya kita berlumba-lumba pergi. Patutnya lah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata lagi, wa mizajuhu min tasnim. Tak cukup lagi mizaj, campuran dia. Rupanya arak tadi ada lagi dicampur dengan air lain. Campur.
Istilah lah ni kalau orang minum arak dia panggil koktail. Koktail ni arak hak campur. Dia ada arak, dia pun campur 2-3 jenis. Tutup tu kak, gocek. Lambu pusing-pusing, tutup, buka semua. Maka dia panggil apa dia? Koktail, campuran arak yang dicampur. Allah Ta'ala sebut dalam syurga nanti arak dia dicampur juga. Dalam surah Al-Insan Allah Ta'ala sebut apa tu? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ada campuran dia kafur. Kafur tu apa? Ainan yashrabu biha ibadullah. Satu jenis mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah sahaja. Hak dalam ayat ni wa mizajuhu min tasnim. Ada juga dicampur dengan tasnim. Tasnim ni apa? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang diminum hanya oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi arak dalam syurga ni bukan semata-mata arak, malah dicampur dengan mata air syurga. Sehingga bila bercampur dengan mata air syurga, bertambah lagi kelazatan dan kenikmatan dia. Ini adalah ganjaran kepada orang-orang baik. Diberi minum daripada minuman. Makanan dia macam mana? Banyak lagi. Makanan dia, daging dia, buah-buahan dia. Hak tu Allah Ta'ala tak sebut lagi lah sini. Tapi kita nak sebut bahawa antara nikmat syurga adalah minuman dia yang sangat enak. Kita dah dengar nak minum, nak makan buah, petik je. Buah akan turun kat kita, mari dekat dengan kita. Nak makan burung berterbang, burung tu jatuh masuk depan kita. Nak makan berapa? Nak minum air dalam syurga, maka air daripada madu, ada sungai daripada susu, sungai daripada arak, sungai daripada air yang sedap diminum. Malah salah satu daripada nikmat minum dalam syurga ialah minuman arak yang tidak memabukkan dan dicampur dengan mata air syurga. Ini adalah kenikmatan. Nak banding dengan orang jahat ni dalam neraka, nak minum juga dahaga, tapi Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi nanah dan darah. Bila dah bakar penghuni neraka ni, maka melelehlah darah dia, nanah tubik keluar daripada tubuh dia. Maka hasil daripada hak meleleh dan keluar tu lah Allah Ta'ala ambil bagi kepada dia orang ni minum. Jauh sangat bandingan tu tuan-tuan, jauh sangat. Tak patut dan tak padan orang nak tukar gopoh dia nak minum daripada arak di dunia, tapi akhirat nanti dia minum nanah dan darah daripada lelehan tubuh ahli neraka. Tak padan. Baiklah kita hari ni minum air, tidaklah kata teruk sangat air pun. Banyak lagi air sedap nak minum. Air 7up boleh minum, Coca-Cola boleh minum, teh tarik pun boleh minum, air sirap boleh minum. Air apa lagi nak minum? Macam-macam. Air kopi, tak kopi boleh minum. Cuma Allah Ta'ala larang satu, jangan minum arak je. Kamu tak minum arak di dunia, kamu akan dapat minum arak di akhirat. Sebab tu kita ni dalam nikmat dunia ni sebenarnya tidaklah susah sangat untuk kita jauhi benda yang haram. Sebab yang halal tu banyak. Cuma manusia sahaja yang tidak tahan kepada nafsu. Gopoh dia nak kepada sesuatu yang lazat di dunia, dia tukar dengan kenikmatan di akhirat. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala kata pula keadaan orang macam mana orang jahat dulu. Siapa dia? Dan macam mana keadaan dia dengan orang beriman di dunia, kemudian macam mana pula keadaan dia di akhirat. Dua-dua ni.
Orang baik dengan orang jahat. Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Orang jahat dulu, kerja dia duk gelak je, duk memperlekehkan kepada orang-orang yang beriman. Macam mana dia pelekeh? Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang yang beriman tu melintas, lalu yataghamazun, mereka ni mentertawakan dan saling mengerdipkan mata mereka. Mereka ni mentertawakan orang-orang yang beriman. Dia anggap lekeh lah, dia anggap selekeh lah, dia anggap hina lah, macam-macam lah dia mempermainkan orang-orang yang beriman. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali ke rumahnya, mereka kembali dalam keadaan gembira, riang gembira di dunia ni. Sebab apa? Walaupun dia hina orang beriman, tapi dia masih mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hina, dia buat jahat kepada orang, tapi balik rehat rumah beres. Allah masih lagi bagi nikmat kepada dia. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Malah dengan bangganya dia terhadap nikmat Allah Ta'ala ni, bila dia tengok kepada orang beriman, dia kata orang beriman tu pula sesat. Dia rasa dia betul, orang beriman tu sesat. Sebab Allah bagi nikmat kepada dia. Dia masih balik rumah dalam keadaan bergembira, dalam keadaan ketawa. Padahal hidup dia ni buat jahat kepada orang beriman. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, dia pun rasa dia betul, orang beriman tu salah. Padahal kita bukan ukuran kita senang ataupun susah. Ukuran kita ni kalau Allah Ta'ala redha atau tak redha, ukuran dia ialah Quran dan juga sunnah. Tengok dalam Quran, Allah suruh buat apa? Maka bila orang tu buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itulah dia kebahagiaan. Pasal apa? Akhirat nanti dia akan dapat balasan yang setimpal dan berlipat kali ganda. Ukuran kita duduk situ, bukan pada harta benda. Ni kita ni jangan ukur orang tu betul atau salah dengan sebab dia kaya atau miskin. Jangan ukur dia tu benar atau salah dengan pakaian dia. Mentang dia pakai serban, pakai jubah, biji tasbih ni penuh dekat lengan. Baru ni saya baca ada viral lah cerita dia dekat Indonesia. Seorang Tok Bomo, orang Tok Bomo, dia bomo lah. Tapi rupanya waktu dia bomo tu dia guna trik-trik ahli silap mata. Lepas tangkap jin, letak dalam piring, baca-baca, pum, piring tu terbakar. Dia kata jin dia dah mati dah. Maka ada ahli silap mata kata tu sebenarnya bukan jin, memang ilmu silap mata tu kalau kita campur dua barang dia naik api. Akhir sekali pecahlah, orang panggil pekung dia. Terbukalah pekung dia bahawa dia bukan Tok Bomo sebenar. Dan kemudian apa tu? Mari pula masuk TV Tok Bomo ni. Baca Quran pula. Dia baca Quran. Dia kata Allah tak jadikan jin dan manusia ni kecuali untuk menyembah Allah. Mana bukti dia? Ada dalam surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat tu lain, makna lain. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku ni. Ayat dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu ayat betul. Tapi mari ke dia, tidak Allah ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku.
Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mana ayatnya tak fahamnya dia kepada ayat Quran. Baca ayat lain, terjemah ayat lain. Tapi nak semuanya, begitulah keadaan orang yang mana apabila mereka ni tidak faham kepada kalimah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ni, jadi jangan kita ni terpesong daripada ayat-ayat Allah. Dalam keadaan dia duk bawa lagu tu pun dia diberi nikmat, diberi kesenangan. Tengok. Orang yang kadang-kadang dalam keadaan dia melakukan apa yang Allah murka, Allah masih lagi bagi nikmat, ini sebenarnya dia panggil istidraj. Bahaya dia nampak orang lain tu tak betul. Dia nampak orang yang berpegang dengan Quran, orang berpegang dengan sunnah, hak tak kaya, hak selekeh, dia kata, hak ni hak salah ni. Dia betul pasal dia kaya, orang tu miskin. Itu bahaya. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun. Orang musyrik ni, orang kafir ni, bila dia tengok orang beriman, dia kata orang beriman ni lah sebenarnya sesat. Dia kata orang beriman ni lah sebenarnya sesat. Jadi sebenarnya pada pandangan kita orang kafir itu sesat. Pada pandangan orang kafir kita ni sesat. Orang Kristian dia suka ajak kita masuk Kristian sebab dia anggap kita ni tersesat jalan. Dia tu jalan yang betul. Dia ni jalan yang betul, jalan mengikut Yesus. Beriman kepada Nabi Isa tu Tuhan. Sungguh dia nak atar budak-budak sini pun saya tengok tak tahu. Baru ni saya balik, ada van putih, tulis dekat Gereja Saint Peter. Dia mari ambil budak-budak sekolah. Budak-budak hok mari ngaji, ya hantar masjid. Hantar mana tak tahu, tapi kat tapi nak sebut, hebat. Dah, dia boleh hantar budak ngaji guna van gereja. Pasal apa? Pada pandangan dia nak ajak kita masuk agama dia kerana dia kata dia betul, kita ni sesat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun. Orang kafir ni bila tengok orang Islam, dia kata orang Islam tu sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Sedangkan orang yang berdosa itu tidak diutus pun sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Falyawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Hari akhirat nanti terbalik. Kalau dulu orang jahat ni mentertawakan orang baik, maka hari akhirat nanti orang baik pula akan mentertawakan orang jahat. Alal araik yanzurun, duduk di atas pelamin tadi, melihat orang-orang yang kafir itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tidakkah orang yang kafir itu telah diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi jangan bimbanglah kalau orang hina kita, orang caci kita, orang maki kita sebab kita berpegang pada Al-Quran, sebab kita berpegang pada hadis Nabi. Jangan duk bimbang. Walaupun mereka nampak orang berpegang pada Quran dan hadis ini sesat, tapi sebenarnya yang menilai kita adalah Allah. Kalau barang betul di sisi Allah, insya-Allah orang yang mentertawakan orang beriman di akhir dunia ni, mereka akan berada dalam keadaan sebaliknya di akhirat nanti. Orang beriman pula akan mentertawakan mereka. Dulu mu kata aku sesat ni, tak apa. Hari ni kita tengok siapa sebenarnya orang sesat. Ramai orang-orang dia panggil di label sesat. Orang Islam sendiri pun kadang-kadang tak faham. Sama-sama Islam pun bila baca Quran, bila baca hadis, dia gelar sesat. Kalau hak sesat betul tu tak apa. Maknanya apa dia sesat? Dia mengaku jadi Imam Mahdi. Kita kata memang ajaran sesat lah. Bapa dia sesat,
dia ni tolak Quran, tolak hadis, tak apa kita panggil. Tapi kalau orang tu makin berpegang dengan Quran, makin berpegang dengan hadis, makin dilabel sebagai sesat, makna orang ni sebenarnya dituduh sahaja. Akhirat nanti dialah yang akan berada di sebagai orang yang bergembira. Hak dia tuduh dia tu pula akan hina, dan hak tuduh dia tu pula akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang beriman kepada Allah, kita kena ingat yang akan nilai kita ni bukan ketawa manusia, bukan penghormatan manusia. Yang akan nilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Benar di sisi Allah, benarlah di hari akhirat. Sesat di sisi Allah, sesatlah di hari akhirat. Walaupun manusia tengok hari ni menilai sebaliknya. Hari ni orang nilai sebaliknya. Orang hak sesat dianggap benar, orang yang benar dianggap sesat. Gitu dunia lalu. Tapi akhirat nanti yang benar akan dinilai benar, yang sesat akan dinilai sesat. Sebab di saat itu kita semua kembali kepada Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Sebab tu dia panggil Yaumul Fasl, hari penentuan. Semua kita duk selisih pendapat hari ni akan ditentukan mana betul, mana salah di akhirat nanti. Jadi kita kalau nak tahu nak test dulu kita ni sesat ke tak sesat, maka ukuran dia Quran dengan sunnah. Quran dan sunnah itulah ukuran kita. Kalau sesat di dunia, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka itulah sesat di akhirat nanti. Kalau dia sama dengan Quran, sama dengan sunnah, insya-Allah akhirat pun itulah yang benar. Jadi kita ni jangan tunggu akhirat. Lala ni kita kena test. Hak kita pegang ni sama ke tidak dengan Quran, sama ke tidak dengan sunnah, oh kita selamat akhirat nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Habislah kita dalam surah Al-Mutaffifin. Insya-Allah kita akan masuk pada surah yang seterusnya besok hari, pada surah Al-Insyiqaq. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.